إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini dapat bersama-sama kita hadir ke rumah Allah, kita melaksanakan solat subuh sama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan kuliah subuh. Alhamdulillah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat bersama-sama dalam majlis yang sangat mulia, majlis ilmu, yang mana walaupun sebentar kita duduk, banyaknya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Apatah lagi di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul sesuatu kaum di masjid ataupun di rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali akan turunnya kepada mereka ketenangan, kebahagiaan. Nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa khafathumul malaikah wa rasyiyahumur rahmah, kemudian dilimpahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebersamaan para malaikat yang mulia. Wa dzakarallahu fi man 'indah, bahkan kata Rasulullah SAW, disebut-sebutkan namanya kelak oleh penduduk ataupun penghuni langit yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang menghadiri majlis begini. Kita membaca Al-Quran, kita menghadiri majlis ilmu, kita memperhatikan ayat-ayatnya, kita mengambil berkat walaupun sebentar, kita datang duduk mendapatkan banyak manfaat dan keutamaan seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita Rasulullah SAW ikutan kita. Mudah-mudahan sentiasa tercurahkan selawat ke atasnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang selalu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, pada pagi yang bahagia ini kita sambung kajian tadabbur kita, tadabbur Al-Quran, surah Abasa. Surah Abasa, insya-Allah kita singkatkan tadabbur kita. Kita memberi laluan, kita ada gotong royong pukul 7. Pukul 7 kita ada gotong royong, paling sik berapa minit sebelum, setengah jam sebelumnya kita dah di rumah ready nak. Jadi kita cuba walaupun sebentar, seperti tadi, walaupun sebentar, walaupun sekejap, mengambil berkah majlis ilmu, mengambil berkah majlis ilmu. Walaupun sebentar kita duduk baca 1, 2, 3 ayat, insya-Allah banyak manfaat yang dapat kita ambil. Boleh buka surah Abasa, kita sambung bahagian yang kedua, ayat ke-11 sehingga ayat yang ke-23, insya-Allah. Kita baca terlebih dahulu sama-sama ayat 11 hingga ayat yang ke-23. Boleh buka surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Di bahagian yang kedua ini, setelah kita tadabbur bahagian yang pertama pada kesempatan yang lalu, yang mana pada kesempatan yang lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya kerana melakukan amasa wa tawalla, yakni bermasam muka dan berpaling kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Kerana ketika itu baginda sedang sibuk dengan menerima ataupun melayani para pembesar Quraisy. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyenangkan hati baginda dengan firman-Nya, kalla. Kalla ini maksudnya apa? Jangan lakukan hal seperti itu. Kalla ataupun sekali-kali tidak. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jangan ulangi lagi sikapmu itu seperti yang kau lakukan kepada Ibnu Ummi Maktum, yang berupa berpaling dari orang fakir dan melayani orang-orang yang kaya, padahal mereka itu tidak termasuk orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Al-Quran ataupun ayat-ayat ini ataupun surah-surah ini adalah suatu pelajaran, tazkirah, peringatan yang sangat layak bagimu dan bagi umatmu untuk mengambil pelajaran darinya dan mengamalkan kandungannya. Jadi dalam ayat ini terdapat pengagungan Al-Quran, sama ada ia diterima oleh orang-orang kafir ataupun tidak. Jadi Al-Quran adalah satu tazkirah, peringatan. Jadi dulu pernah disebutkan kenapa disebut sebagai peringatan. Peringatan ini maksudnya sesuatu yang sudah disampaikan kemudian diingatkan, bukan satu pemberitahuan ataupun satu nasihat, tapi disebutkan Al-Quran sebagai tazkirah. Tazkirah ini satu peringatan. Kenapa disebutkan dengan peringatan? Kenapa petunjuk-petunjuk ataupun apa yang disampaikan dalam Quran disebutkan sebagai satu peringatan? Tuan dan dirahmati Allah, manusia pada asalnya sebelum mereka dilahirkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala, semua manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia telah berjanji kepada Allah untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala di dalam roh, di dalam perut ibunya mengambil janji setia dengan roh sebelum mereka diciptakan ke atas muka bumi. Jadi roh-roh kita ini pada asalnya sudah berjanji dan mengakui bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala lah sebagai Tuhan. Namun ketika kita lahir ke dunia, maka kehidupan kita itu membawa kita kepada kita lupa, membawa kepada kelalaian, membawa kepada lupa siapa Tuhan kita.
Siapa yang patut kita sembah, siapa yang patut kita agung-agungkan. Maka diturunkan Al-Quran sebagai satu peringatan, mengingatkan kembali apa tujuan hidupnya, mengingatkan kembali siapa kamu, mengingatkan kembali siapa Tuhan kamu, mengingatkan kembali apa yang telah dahulu mereka janjikan. Oleh itu disebut Al-Quran satu tadhkirah, peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati peringatan itu dengan dua hal, innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Barang siapa yang mengkehendaki, tentulah dia akan memerhatikannya. Sesungguhnya ini adalah peringatan yang jelas, boleh difahami dan diambil pelajaran dan diamalkan. Siapa sahaja yang inginkan pelajaran, maka dia boleh mengambil pelajaran daripada Al-Quranul Karim. Dia boleh menjaganya dan mengamalkan kandungannya. Faman syaa'a, oleh itu Allah, faman syaa'a zakarah, tentulah dia akan mendapatkan peringatan. Maksudnya apa di sini, Pak? Ketika nak mendapatkan peringatan, mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, ini bukan bermakna cukup dengan kita melihat Al-Quran, cukup dengan kita membiarkan Al-Quran, bukan. Tapi kena ada faman syaa'a, kena ada keinginan. Faman syaa'a, siapa yang mengkehendaki. Kita nak mendapat pedoman manfaat Quran, harus ada apa? Keinginan. Kalau tidak ada keinginan, kalau kita tidak merasakan Al-Quran adalah satu mukjizat teragung Rasulullah SAW, kalau kita tidak merasakan Al-Quran adalah satu petunjuk, dan kalau kita tidak merasakan Al-Quran pedoman bagi umat manusia, saya kita tidak ada keinginan pun nak belajar, nak mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita tahu bagaimana mulianya Al-Quran Karim, bagaimana banyaknya pedoman yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dengan itulah ada keinginan, dan dengan keinginan itu kita akan berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Oleh itu Allah sebut faman syaa'a, siapa yang ingin, maka dia akan mendapatkan pelajaran daripadanya. Dan Al-Quran inilah satu tadhkirah, pelajaran yang paling mulia, paling berkesan, terkesankan dalam hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran tidak lagi mampu memberi kesan kepada hatimu, memberi kesan kepada kehidupanmu, fa bi ayyi haditsin, maka ayat apatah lagi, peringatan apakah lagi yang boleh mengesankan, boleh menegur hatimu, memberi peringatan kepadamu, sekiranya Al-Quran tidak mampu mengubah dirimu, tidak mampu memberi manfaat kepadamu. Kerana Al-Quran inilah sebaik-baik, semulia-mulia, setinggi-tingginya tazkirah, peringatan. Faman syaa'a dzakara. Oleh itu membuat kita kena belajar, kena ada satu keinginan, kena ada keinginan. Orang kata apa? Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 tak boleh. Kalau kita ada ingin nak mengambil manfaat Quran daripada Quran, kita tak dapat, tak pandai nak belajar Quran, tak pandai nak baca Quran, kita akan berusaha kerana ada keinginan. Belum pandai nak membaca Quran, kita akan cari kelas, belajar membaca Al-Quran, walaupun masih terbata-bata, walaupun masih merangkak membaca Quran, tapi kerana keinginan tadi kita akan sanggup. Dulu waktu tempat saya belajar, pernah saya cerita ke saya, nak datang kelas Al-Quran, datang kelas Quran, tengok dalam kelas Al-Quran yang banyak
Kalau orang sini sebut sesepuh, apa? Banyak sesepuh tu orang-orang yang dah tua datang. Datang seorang pakcik tu tanya, "Pakcik dari mana?" "Kami kuliahnya nang Surabaya, Pak." Di Surabaya. Kelasnya di Surabaya. Dari Gresik katanya. Dari Gresik. Naik sepeda motor. Kurang lebih 1 jam. 1 jam naik motor. Umur dah rasanya dah 50-an rasanya. 1 jam naik motor semata-mata nak hadir kelas Al-Quran. Kelas Al-Qurannya pun sampai 1 jam. Mungkin kesempatannya bersama dengan guru yang tadi mendengarkan bacaan Al-Quran mungkin dalam 15 minit. Perjalanannya ajak pergi sejam, balik sejam. Jumpa dengan guru 15 minit. Tapi kerana keinginan nak mengambil manfaat daripada Al-Quran tadi, faman syaa, maka dia akan bersungguh-sungguh melakukan apapun kesusahan dia sanggup lakukan. Kerana dengan keinginan tadi dia akan dapat manfaat daripada Quran. Kalau dahulu belum pandai baca Quran, akhirnya kelak dengan keinginan tersebut, alhamdulillah dapat. Ada orang cakap, "Ustaz, hanya dah pergi umrah. Bila pergi umrah belum dapat baca Quran." Dia kata, "Ustaz, ya Ustaz, sedih saya Ustaz. Pergi umrah di depan Kaabah, di dalam masjid, semua orang baca Quran. Saya si tahu nak baca apa Ustaz. Yang lain dapat habiskan 1 juzuk dan sebagainya. Saya masih lagi terbata-bata." Oleh itu harus ada keinginan untuk dekatkan diri kita dengan, dan harus, kalau kita sudah ada keinginan, kita kena ajak yang lain, kita kena pupuk keinginan itu dengan siapa? Dengan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Mendalamkan keinginan dan kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran itu bukan dia yang datang kepada kita. Kita yang kena datang dengan Al-Quran, kita kena belajar. Dalam satu hadis kata Rasulullah, "Al-mahiru bil Quran." Satu galakan dan satu semangat supaya kita mahu belajar Al-Quran walaupun rasa susah, walaupun terbata-bata bacanya. Kata Rasulullah SAW, "Al-mahiru bil Quran ma'a kiramis safaratil bararah." Orang-orang yang baca Quran dengan lancar, dengan baik, maka dia akan bersama dengan para utusan, para malaikat yang mulia. "Walladhi yatata'ta' fihi," kata Rasulullah SAW. "Walladhi yakra'u fihi." Kemudian membaca dengan "Walladhi yatata'ta' fihi wa huwa syakkun 'alaihi lahu ajran," kata Rasul. Dan siapa yang membacanya dengan susah, dengan terbata-bata, ada yang baca lancar, ada yang baca tersekat-sekat, terbata-bata. Betul ke tidak? Ulang balik, terbata-bata. Kata Rasulullah SAW, "Lahu ajran," bagi dia ada 2 pahala. Pahala dia baca Quran satu, pahala kesungguhan dia, kesabaran dia dalam nak belajar Quran. Faman syaa dzakara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang siapa yang membawa Al-Quranul Karim fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan, para malaikat yang mulia lagi berbakti.
Ia adalah peringatan yang tetap dan terkandung dalam lembaran-lembaran yang mulia di sisi Allah. Kerana di dalamnya terdapat kandungan ilmu dan hikmah, dan kerana ia turun dari lauh mahfuz yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang disucikan, yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, yang terpelihara daripada syaitan dan orang-orang kafir. Mereka tidak dapat mencapainya, disucikan dari kekurangan dan kesesatan, malah dibawa oleh tangan-tangan para malaikat utusan dan duta yang membawa wahyu dari Allah kepada Rasulnya, para malaikat-malaikat yang mulia. Para malaikat ini mereka mulia di sisi Tuhan, mulia daripada maksiat, bertakwa dan taat kepada perintah Tuhan mereka, jujur dalam iman mereka. Allah dalam ayat ini menyifati malaikat dengan 3 sifat, iaitu mereka adalah duta yang membawa wahyu turun antara Allah dan Rasulnya, dan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah. Bayangkan bagaimana Allah nak menjaga Al-Quran ini, yang diamanahkan untuk membawa Al-Quranul Karim tadi adalah para malaikat yang sangat mulia. Malaikat yang tinggi kedudukannya, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihi salam, penghulu segala malaikat, diamanahkan untuk membawa Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya kandungan dia mulia, kandungan dia disucikan, kandungan dia hebat, berasal dari tempat yang sangat tinggi, lauh mahfuz. Allah nak pastikan ketika turun ke dunia pun dibawa oleh siapa? Penjaga utusan yang sangat mulia pula. Kita kalau ada barang mahal, kita nak hantar pos, kita si bapak nak pakai pos sebarang, takut si sampai. Kita nak cari yang amanah, yang terpercaya, supaya betul-betul sampai. Takut cik sampai, takut di tengah jalan kena buka barang bungkusan, belum sampai ke rumah dah rusak. Kerana apa? Kerana pembawa tadi tidak amanah. Al-Quran, bayangkan yang bawa sahaja pun Allah jadikan dia mulia. Yang bawa Al-Quran sahaja pun yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu, yang sentiasa taat kepada Allah. Ini yang bawa saja Allah nak jadikan dia mulia. Maka jadinya malaikat Jibril alaihi salam juga menjadi mulia. Semulia-mulia malaikat, penghulu segala malaikat, dengan asbab Al-Quranul Karim, dengan asbab kalimah suci yang mulia. Selalu kalau bulan Ramadan kita sebutkan betapa mulianya Al-Quran ini. Diturunkan di satu malam, dijadikan malam itu mulia, Lailatul Qadar. 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana apa? Diturunkan Al-Quran pada malam itu. Diturunkan pada 1 bulan, dijadikan bulan itu bulan yang mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Mulianya bulan Ramadan, salah satu kenapa mulianya, kerana diturunkan Quran di bulan Ramadan. Dijadikan Mekah, Madinah tempat yang mulia. Sampai sekarang orang ziarahi, pergi ke sana, dijadikan mulia. Kerana apa? Kerana di situlah tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dijadikan Rasulullah SAW sebagai Rasul yang paling utama, penutup segala Nabi dan Rasul, kerana mendapatkan Al-Quran sebagai mukjizat. Dijadikan malaikat Jibril sebagai penghulu segala malaikat, kerana Al-Quran yang dia bawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakar fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah.
Jadi bahagian ini Allah nak sebutkan tentang peringatan ini tentang Al-Quran yang sangat luar biasa, hebat, luar biasa tingginya nilainya, tingginya kedudukannya, dan betapa harusnya kita untuk mendekati Al-Quran. Betapa pentingnya kita. Yang pertama kena ada sya'a, keinginan nak belajar Al-Quran, keinginan nak dekat dengan Al-Quran. Dan dengan keinginan tadi akan membawa kita lebih mendekati Al-Quran, belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Sehingga dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kita berpandukan petunjuk, pedoman daripada Al-Quran Al-Karim ini. Itu dia tuan-puan sedikit. Dia tak boleh terus nanti tak sabar, tak faham. Si sedar dah 6.30. Kita cukupkan dahulu, kerana kita beri daluan untuk penghujung kita pagi tu. Apapun yang didapat kita tadabburkan pada pagi ini tentang bagaimana mulianya Al-Quran Karim. Innaha tazkirah, satu peringatan yang sangat mulia di sisi Allah, dibawa pula oleh malaikat yang mulia. Oleh itu, faman syaa dzakara, siapa yang inginkan dia akan mendapatkan peringatan daripada. Dengan kemuliaan Quran itu, marilah kita tuan, kita ajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pupukkan kecintaan, keinginan untuk dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah masjid kita ada buat kelas mengaji, saudara, cuma untuk orang memupuk kecintaan orang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid. Itu pun satu usaha yang baik. Kita nak bina satu masyarakat yang tumbuh membesar dengan mereka celik dengan Al-Quran. Bukan tumbuh membesar dengan tidak faham Al-Quran, tidak pandai membaca Al-Quran. Ini yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita masyarakat, orang kampung kita dekat dengan Al-Quran Al-Karim, pandai Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita cukupkan kuliah subuh kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.